أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam kuliah Maghrib ataupun santai Maghrib, tazkirah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibullahu al-'adzab al-akbar. Fadzakir, Allah Ta'ala sebut, artinya fadzakir, hendaklah kamu beri peringatan. Hendaklah kamu sebut sama. Makna zakar asalnya sebut, fadzakir ni sebut sama. Sebut ya, jumpa kat sebut, dia akan jadi ingat. Innama anta mudzakir, sebutlah wahai Rasulullah, berilah peringatannya wahai Rasulullah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau itu ya Rasulullah, Tuhan sebut sebagai orang yang memberi peringatan. Rasulullah SAW dibangkitkan untuk memberi peringatan kepada umatnya. Basyiran wa nazira, bawanya cerita, bawanya berita-berita baik, berita-berita gembira. Wa nazira, dan bawa juga berita-berita jenis amaran, jenis seksa, jenis azab. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, dan bukan engkau itu boleh menguasai mereka. Engkau ya Rasulullah hanya menyampai dah. Tak memusapakan kepada mereka, tapi kalau mereka nak dengar, dengarlah. Tak, sebab mu tak boleh nak menguasai mereka, tak bolehnya nak paksa mereka. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam untuk beragama. Maksudnya orang kafir nak paksa untuk masuk Islam tak boleh. Tapi kalau dia masuk Islam, wajib dia kena ikut hukum-hukum Islam. Jangan kita kata, kalau gitu tak ada pasal, tak semayang bel, tak pasal roha, tak apa, tak boleh. Ibarat kalau kita kata pergi sekolah lah. Tak, ketika kita tak sekolah, kita tak masuk sekolah tu, tak apa, kita tak ikut peraturan dia. Tak, tapi apabila kita dah daftar dah di sekolah tu, beri buku disiplin budak kepada budak, dia tengok gapo tak boleh buat. Wajib budak tu, pelajar tu, dia kena ikut disiplin. Gitu juga kita orang mukmin ni, orang Islam ni pun sebelum pada tak masuk Islam, tak nak guna paksa. Tapi apabila dah masuk Islam, wajib dia kena mengikut apa yang nizam, apa yang diatur, apa yang dibuat yang dibuatkan oleh Allah SWT dengan hukum hakim tu. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Mereka orang-orang tawalla, orang yang tak dengar. Maksudnya kalau ada orang mengajar, kalau ni, kalau zaman Nabi dulu, ramai orang yang tak dengar dakwah Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Mut'aim, Mughirah, tu musuh-musuh Nabi belaka tu. Kalau ni orang yang memusuhi akan ulama. Ulama wajah dia tak dengar. Ulama dia bawa ngakrok ayat hadis. Dia tak ada bawa qasid, tak supaya kita orang jahil ni. Dia tak dengar juga. Illa man tawalla, mereka itu berpalingnya daripadamu. Wa kafar, dan mereka itu kufur, engkar pula. So tak yang kedua engkar pula. Papi ingat Tuhan kata,
tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu al-'azab al-akbar, maka azab Allah itu adalah sangat besar. Dak. Mungkin ni Allah Taala nak letak azab ni atas dunia lagi. Tak sebagaimana kaum-kaum yang terdahulunya. Tak kaum Samud. Tak kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Nuh. Itu azab-azab yang Allah Taala turun masa di dunia lagi, bahkan di akhirat pun akan kena azab. Tak, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala taklah orang panggil turun sebagaimana menghapuskan sebagaimananya umat-umat dulu. Tak, kalau Allah Taala turun Allah Taala turun bala pun untuk peringatan je kita. Maksudnya apa kita duk sebut dah lah. Kalau ayah dia piak anak, kalau cikgu dia piak pelajar tu untuk peringatan, tu suruh dia beringat. Dak. Fa yu'adzibullahu al-'azab al-akbar. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat besar. Inna ilaina iyabahum, dan sesungguhnya kita ni ilaina kepada kaminya iyabahum, kita kembali semula kepada Allah Taala. Kita berimeh, kalau kita tak berimeh, kalau kita munafik, kalau kita orang tina, orang jatuh, kalau orang kecil, orang besar, kalau kita balik belakang Tuhan. Nah, summa inna alaina hisabahum, kemudian Tuhan kata, dan kepada kamilah kamu akan dihisab. Dak, kita akan dikira balik apa yang kita buat lah ni. Alhamdulillah. Dak, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi memanjakan umur kita. Masih lagi memberi kesempatan untuk kita boleh jumpa di dalam siaran kita ni. Mudah-mudahan kita akan dapat ambil manfaat dah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan redha dengan apa yang kita buat lah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kita ni sebagai amal yang soleh. Ya, maknanya walaupun kita duduk dengan keadaan orang panggil terhak lah ni, dengan kalau kawalan bolaknya, tambah bolak ni. Tak, tambah bolak 2 minggu ni, insya-Allah lah tak apa, kalau kita ada masa kita boleh santai balik. Dan pada minggu lepas ataupun pada 2-3 malam yang lepas kita duk caranya tentang bab barzakh ataupun bab alam kubur. Dan yang mana kita tahu yang apabila seseorang itu masuk ke dalam alam barzakh, maka mula-mula sekali dia akan jumpa dengan himpitan kubur. Dan kemudian dia akan jumpanya dengan siapa? Iaitu muka wa nakir. Tok muka nakir dia panggil. Yang kita sebut pada minggu yang lepas, apabila lah dan apabila masuk seorang itu, maka dia akan tanya dulu. Muka nakir ni dia akan tanya dulu bagi orang mukmin. Dah soalan yang famous dah, soalan yang orang panggil tak payah spot, tak payah buat analisis, tak payah kedok, memang tu yang tubik. Dak gapo, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Dah, hak tu hak nak akan ditanyanya. Maka kalau orang mukmin ni dia akan boleh jawab. Sebab tu apabila mayat diletakkan di atas kubur, dah, maka kubur ni dia royak. Tok dalam dia lihat, kemudian kubur ni akan royak ni. Kubur dia kecek, kita tak dengar kita di atas kubur, orang kita tanding, kita pergi hantar orang kubur, orang waruh dak, semakin kita mati, anak anak beranak kita mati. Kita turun dalam lihat, kita bawa mayat, kita letak mayat menghadap kepada muka ke kiblatnya. Kemudian kita buainya ikat-ikat tu, kemudian ambilnya apa ni tanah, rupa-rupanya bismillahirrahmanirrahim. Dak, bagi kita baca wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian kita letak di tisi mayat tu. Maka kubur ni dia akan beritahunya kepada mayat ni. Tu dia sebut lagu mana, dia kata aku ni adalah tempat yang paling gelap. Bubuh ayat lalu, takut tak? Sebab kita mati ni pun kejut dah. Dak, kita akan sebut sikit dalam bab mati lagi. Kemudian kita akan sebut lagu mananya kebangkitannya kita daripada kubur dan menghadap pergi ke mahsyar. Perjalanan kita jauh lagi ni. Perjalanan kita bukan duduk atas dunia, bukan sakat ni, dak ni jauh lagi ni. Dak, apabila tak gitu kemudian kubur ni kata,
Hei, wahai manusia. Dak, wahai Ibnu Adam, ya Ibnu Adam. Aku ni adalah tempat yang paling gelap. Sebab tu lah mak kata gelap tak gelapnya kubur ni lebih gelap daripada gelap kita lah ni. Malam kita gelap tengok gelap lah ni tak? 4 kali ganda lebih. 4 kali ganda lebih gelap daripada gelap dunia ni. Tak, gelap dunia ni gelap dah. Gelap malam yang tidak ada bintang, gelap malam yang tidak ada lampu. Tak adanya boleh, tak ada gapo, gelap. Gagal dah kita pun dah. Lepas ada itu sepak habis. Nak kucing pun jejak habis kita. Kubur ni kata 4 kali ganda lagi pada gelap dunia lah ni. Wah, lagu mana gelap tu? Maka nak kubur kata mana? Aku ni tempat yang paling gelap daripada tempat gelap. Mana kalau nak banding dengan tempat gelap, tak ada, aku paling gelap sekali. Maka dia royak lagu mana cara nak bayar bil api ni. Kalau kita atas dunia lah ni tak bayar bil api, nya potong gelap. Boleh beli lilin, boleh juga beli pelita-pelita minyak, nak pelita air tu. Zaman dulu dia panggil pelita gasoline. Lampu gasoline tu. Dia kata muterailah akunya dengan bertahajud. Tahajud malam, tahajud masya-Allah lah. Tahajud ni payah juga kita. Dak, tahajud ni bangun malam, berkurang, dak paling kurang pun kita bangun sebelum subuh. Tengah jam belum subuh, kita sembahyang hanya sekadar 2 rakaat, tak apa dah, 1 witir tak apa dah. Kita istiqamah ke? Kita selalu kita buat semua. Dak, maka itulah dia kata aku ni tempat yang paling gelap, maka mencerahlah aku, menterailah aku kubur besar kita, banyak kala bertahajud. Kalau mu nak cerah sikit lagi, kalau bil api mu bayar dah atas dunia sikit lagi kau pakai cerah lalu, mu tengoklah mu banyaklah tahajud tu. Tu kata kubur. Begitu ke apabila letak dia kata aku adalah tempat yang paling sepik. Sepik ngerti ke kubur ni? Yang pertamanya kalau kita letak 2 kaki dah dak, 2 kaki nyonai kaki tu. Tak kita tak boleh nak ngos, tak boleh nak nguah tu. Tak boleh nak bergerak kita tu. Nak paling beralih tu. Kemudian mari himpit teh pula. Himpit kau kubur pula. Kalau amalan kita ni tak ada pula. Masya Allah rapat cik supaya jadi supaya lepeng. Jadi supaya daripada bulat jadi pejaru kecil kita. Yang himpit ke dia tu. Dia kata aku ni tempat yang paling sepik manusia. Mu kena ingat tak mu duk sedap hukah-hukah atas dunia, mu sedap duk berunga atas dunia, bertitok atas dunia ni. Sedap ada wak fitnah duk gapo atas dunia, mu kena ingat aku ni adalah tempat yang paling sepik. Maka meluahlah aku. Dak dengan gapo? Dengan kita berbanyakkan silaturahim. Dia usah dah silaturahim banyak. Dak kita bersilaturahim dengan saudara kita, adik-beradik kita. Dak silaturahim ni maknanya kita berhubung ke rahim, berhubung ke kerabat saudara kita. Lama dah ni tak boleh lah kita kata. Lah ni boleh dengan cara telefon, atau mesej, atau WhatsApp, atau WeChat, macam-macam lah boleh saya nak buat. Video call kau lama duk Kuala Lumpur nak klik tak boleh dah. 3 minggu dah kena kurung ni. Kita ambil peluang tu boleh. Tak, dengan kita buat video call kau, sambungkan silaturahim. Tak ada masalah. Makna hak ni Allah Ta'ala akan kira. Dia Allah Ta'ala akan keluarkan kubur kita. Gitu kau kubur kata aku adalah tempat yang paling sepi. Kubur ni tempat yang paling sepi senyap. Kalau kita gila ni atas dunia, lah ni pun kubur ni dia tak meriah supaya pasar malam. Ada kau kita pergi tengok satu kubur, satu tempat kubur kampung mana-mana supaya pasar malam kau ada. Kubur ni orang kita ni hujung kampung. Tak kau dah lerok, nak pergi tu pun takut dah. Ni atas darat lah ni. Kalau kita pergi kubur, tak ada api lelak-lelak pun kedai tom je, pun kedai makan. Tidak supermarket, kogen-kogen cekoh tak ada. Kubur ni sepi dah. Atas dunia ni pun sepi dah kubur ni. Maka dia kata, mu boleh ramaikan aku dengan membacakan Al-Quran. Dia pesan dah. Kita ni, Al-Quran ni wajib kena baca. Ya, kita dengan Al-Quran paling kurang katanya Sidi Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani bagi orang seseorang ni dia kena baca paling kurang ni. Bagi orang-orang hok rapat ni dia kata lagu mana? 200 ayat sehari. Baru lepas daripada kita ni orang yang ghafilin, daripada orang yang ghaflah, orang yang lupa kepada Allah Taala. 200 ayat. Banyak Ustaz weh, 200 ayat dekat sejuh dah weh ataupun sejuh lebih dah. Kita ambil ayat hok pendek. Waqiah 93, Yasin 84. Ar-Rahman 70 lebih. Tak apa. Hari-hari pun tak apa. Boleh ke ayat Waqiah banyak ayat pendek-pendeknya. Boleh juga ni. Tak ada masalah. Tak reti Ustaz weh nak baca Quran ni. Tua nak pergi mengaji pun malu dah. Takut katakan anak, takut cucu. Allah baru nak belajar ngaji Quran. Umar baru nak baca qiraati. Ngaji bila tak ada kita baca Qul huwallah. Qul huwallah. Ulai juga. Biar siapa tahapnya. Paling kurang pun ulama kata 50 ayat sehari. Ni untuk nemakan kita dalam kubur. Sebab tu apabila masuk dalam kubur kita Allahu Akbar. Amo nak royak pun amo tak biasa masuk dalam kubur ni. Tapi hak Nabi sebut lah. Gapo hak Nabi sebut tu kita akan jumpa belaka tu. Masuk dalam tu alhamdulillah mujurlah kita ni baca Al-Quran apa kita sebut minggu lepas baru ni lah. Dah surah Muluk tu adalah khusus yang Allah Taala buat keistimewaan dia, spesialis dia nya. Dia lepas daripada azab kubur. Baca tiap malam. Sebab apa? Sebabnya tak duduk lama 30 ayat je. Dengan kita duduk depan TV, depan drama tu pun sejam, kadang-kadang tunggu pukul 10, pukul 11 sejam telengok tengok drama. Drama apa dia panggil? Drama swasta kau ke dia. Duduk depan ustaz 2 jam lebih. Bila kesat air mata set benarnya 15 kali dah tengok tu kabin kursi, kabin room kalau berapa tu. Nyop jerik lah weh tengok ustaz pun. Tak ada. Biarlah kita ada dengan Al-Quran yang hari-hari kita biar jadi teman kita dalam kubur. Norok kau orang tu lo baca, orang boleh sekali baca masa 40 hajat baca Quran. Baca Quran 40 weh kau apa ni kain selah. Berah seguning 5 kilo, duit pula 10 riyal. Kelik tak baca lah orang tu pun. Kita yang kena baca. Kita kena cedekkan Quran ni untuk menjadinya teman kita. Bini tak temedah kita. Bini tak ada gigi dah kalau kita mati pun. Anak pun tak ada. Kata amor saya lah. Kabah amor nak duduk atas ni mula seminggu Ada. Sudah kamu jejak kelik lah. Tak gi dah. Gi pun kalau dia hari raya sekali setahun ya tu pun gi pun. Kalau gi kalau tak sore kita. Tidak kata aku tempat sepi mu kena ingat atas manusia. Membanyakkan baca Quran tu supaya Quran yang menjadi temanku. Dia boleh tanya, dia mau duk lah wano mau duk kapun mau duk kapun teluk ni teluk Panglima Bayu kau gapo. Dia apa orang anak boleh buat buah orang panggil tak boleh buat buah. Jadi kita ni kalau duduk seorang rumah, kalau orang anak bini kita pergi lain, pergi makan gula, kau pergi jalan mana duduk seorang rumah. Tak tahu nak berkacak dengan siapa puas weh. Kalau sehari boleh, kalau boleh seminggu kot. Kelipah tak tahu nak berkacak dengan siapa. Lagu mana kalau kita masuk dalam kubur ni, start daripada masuk siapa kau nak kiamat ni beratus tahun, berpuluh-puluh tahun lagi wallahualam tu. Duduk seorang tak berkacak, tak ada teman lagu mana kita. Baca Quran banyak dia kata. Itu kubur besar kitanya. Dia takut kita masuk-masuk kita kata, kubur mung ni tak ada besar gapo kat aku Ni apa besar dah ni. Maknanya kalau kita tahu, kita dengar, kita tahu Kalau orang tak mengaji, orang tak dengar kuliah, orang kita tak tahu. Dia boleh komplain balik. Wano hari tu masa aku duduk mu tak ada orang main royak, mu nak royak wano masjid Balasah mu tak rasa pergi. Nak wano tang orang mengajar mu tak dengar. Nak wano tang ada kuliah gapo kelas mu tak dengar. Pada duduk tengok benar tak pedah tu. Mu tak tahu dah. Kata kubur dia, aku adalah tempat yang paling keji dan jijik. Dengan binatang-binatangnya yang cemar, yang bisa. Dalam kubur ni ada binatang bisa. Ada seekor ular ni nama dia Suja'ul Aqra. Ular ni
ular ni, oh lah ular, dia tak ada rambut, dia mengular kepala botok. Mata biru je. Besar tekuk utuh. Ular ni kalau dia patut sekali 40 tahun duk rasa lagi. Kali dia kekeh, kali dia patut, dia belik mayak tu ke, dia patut. 40 tahun duk rasa lagi dengan patut. Dia panggil Sujaul Aqra, ular tu. Dia kata aku ni tempat-tempat menata beracun ular ada, kalau jeking ada, lepai ada, nak masuk boleh jumpa lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada lah, wallah kalau kita tak biasa jumpa, kita ni orang mati tak hanya jumpa dengan ular, tapi ada orang cerita tu ada lah. Banyak siapa kubur kat tubik ular aku dalam terjun dalam kubur dah. Orang buat naik tegak lepas naik. Main ular sabtif siapa ni siapa kau berani. Dah duk belik banyak tu. Wallah alim ada orang duk cerita kata kita tak biasa kelik. Tapi nak royaknya ada dalam kubur kata aku ni tempat yang keji dengan banyaknya orang binatang-binatang beracun ni. Nabi kata ada seekor ular yang mata biru, kepala botok, nama dia besarnya tekak utah, nama dia Sujaul Aqra. Ular besar tekak utah, pada ular lidi ada besar keliking ni pun lari tu ikut tanah kita. Ingat kau ular sendu, apanya ular lidi je budak ular kalau padung lopak mai patah rabung kejut kau ular. Ular plastik budak lepas kita lopak naik gong pas kata belakang orang legong apa kejut kau ular ni lagu masuk ada ular dah. Dia kata mu kena beringat apa aku ni tempat banyak benda-benda beracun, maka mu tawarkan racun mereka, hapuskanlah mereka dengan banyak bersedekah. Banyak sedekah. Hamba tak ada duit ustaz, musim-musim ni tak ada duit. Tak ada orang tak ada duit belakang ni, musim kerja tak boleh ni. Orang makan gaji tak apa dah, dia masuk gaji, masuk pas gaji makan habis juga. Sini orang kerja kapung, orang nego apa tak ada duit nak sedekah tak boleh ustaz wela ni. Boleh paling kurang kita senyum kat orang, sedekah dah al-ittisamus sadaqah, tak ada masalah. Pergi kat senyum kat orang. Pandai ni nak senyum tak boleh, nak tubik rumah pun tak boleh ustaz. Kita boleh sedekah lah ni, kita ada telefon, kita share sedekah dah ni. Ni sedekah kita boleh buat, aku tak ada arah nak sedekah duit tak ada. Kau orang bui yang berah 5 kilo, baru ni ada lagi 2 kopi. Ikan sardin 2 kopi, telur serapik, minyak sekilo. Nak sedekah tak boleh, nak gitu orang buat ambil sedekah tak boleh. Ni kita duduk lah, kita boleh share tu sedekah ni. Dia panggil amal untuk kebajikan, tak ada masalah tu kira, jangan duk using. Nabi kata lagu mana duduk dalam tu ada ular-ular, ada kali jekin ni, maka kata kubur membanyakkanlah bersedekah. Banyak sedekah. Sedekah dengan pendapat kita, sedekah dengan tenaga orang kita, sedekah dengan apa ni kata macam-macam boleh sedekah. Semua kira sedekah belaka. Paling kurang Nabi kata kita senyum kat orang tu pun sedekah. Sebab apa sedekah kita senyum kat orang? Sebab apabila kita senyum kat orang ni akan senang hati dengan kita. Senyum, kita tak kenal pun. Kita senyum kat orang ni akan suka hati baiknya. Dia ni senyum kat aku. Kita pakai kereta maiwi, dia naik motor Honda Kak, kita buka cermin senyum kat tangan. Allahu Akbar. Boleh buat kau kita lagu tu. Kita naik maiwi tu kat Telenggak dah, tak naik Mercedes, tak naik BMW lagi. Naik maiwi tu tak paling kat orang dah zoom. Kalau ada air musuh hujan berjeruk kawan tu belegung. Allah. Dia mau naik maiwi je weh, naik kancil je, tak kelih dah kawan. Lagu mana kalau dia mau ada kereta besar-besar, cerai tak ada cerai kali kau kata ini semua apa kerah aku ni. Nak royak tu pun boleh. Kata buat sedekah tu, boleh lepas daripada menata-menata yang memberi racun dalam kubur. Ni kubur dah besar kita ni. Aku adalah tempat yang panahnya menghimpun akan yang paling menghipit, maka luahkan akunya dengan solah. Sebab itulah dia sebut lagu mananya aku ni tempat menghipit. Ni kita sebut awal itu masuk. Jadi kalau orang dok sembahyang ni, dia akan hipit dah. Yang pertama masuk tu dia hipit. Semua orang akan masuk kena hipit belaka. Tak kira budak, tak kira orang besar, tak kira orang kecil, tak kira Tok Ngulu, Perdana Menteri, Raja, Sultan mana masuk dalam kubur dia akan hipit belaka. Jadi ada hak spesialis ipik ni orang dak semayang ni dia akan ipik. Ipik ni rapaknya siapa kau
selisih tulis rusuk ni. Oh, kita kalau belaga di kursi kok sini pun tak boleh nak nyawa. Aduh, sakitnya bucu meja. Apa kena tulis rusuk. Ni berapa rapat selisih tu. Apa? Dengan sebab tak semaya. Maka banyakkanlah semaya fardunya dan semaya sunat yang lain. Gitu kok. Katanya aku adalah tempat yang mananya tempat banyak benda cecair, benda-benda busuk. Kalau kita benda busuk ni air ca, air tai, air kumbuhan tu dak. Tu benda busuk lah kau tu. Rupa kata aku ni tempat berenangnya air busuk ni. Air ca pun ada, air nano, air dagu, air busuk, air tak ada air busuk belakang itu. Maka hendaklah menghilangkan dia, bebaskan dia dengan banyakkan berpuasa. Kita ni tak lama dah 2 minggu kita puasa. Puasa ni puasa kan puasa hak wajib. Kalau boleh puasa hak wajib dah, hak sunat kalau kita gerak puasa kita puasa lah. Macam nak puasa lah ni tak boleh lah ni. Kalau hak sunat mereka kita dah puasa dah sebelum ni. Sebab dia 15 hari ni dia makruh. Tu kita cara buat lain nak royaknya. Tapi banyakkan puasa ni dia akan lepas daripada benda yang terakhir dia kata aku adalah tempat muka nakir. Tempat muka nakir duk tunggu dah kita ni. Tak kira siapa masuk dia akan tanya belakang. Tanya soalan-soalan yang kita sebut tadi. Kalau orang-orang mukmin dia akan jawab dengan lidah yang fasih. Dengan jawapan yang cerah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Bilisanin fasih taliqin direct lalu. Tak boleh jawab kita. Tanya kan. Nak jawab ni. Wa ma nabiyuka? Rasulullah SAW. Jawab direct. Orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, orang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ahli maksiat, apabila masuk dalam tu dia Allah nak mengkanak-kanaknya. Man rabbuka? Lagu mana dia kata? La adri. Dia tanya, siapa Tuhanmu? Dia semua benda baru dengar. Dia pun benda baru dengar dari kodok. Siapa Tuhanmu? Tak tahu boleh jawab tak tahu tak apa mereka. Biar tak tahu mungkin mikir-mikir bucu bakal aku mai tanya pula tak apa. La adri dekat ambil tu kolekong rapat 70 star masuk dalam bumi ni cokeh naik. Man rabbuka? Belagong. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Aku ni tempat makan hakim nak katanya kubur. Maka persiapkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan berzikir, banyakkan tasbih. Sebab dia sebut hari itu, untuk lepas daripada azab kubur, yang pertama, kasratus solah. Banyakkan semaya. Kasratus tasbih. Banyakkan tasbih kepada Allah Ta'ala. Kasratus sadaqah. Banyakkan sedekah. Wa kasratul tilawatil Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Honiyah. Hak ni yang boleh kita lepas daripada azab kuburnya. Sebab tu apabila buruk masuk dalam tu, Ammarah yang disebut al-walqafu ammarah datum min riyadatil jannah wa hufrim min hafarin niran. Kubur ni adalah salah satu taman dari taman syurga ataupun salah satu lubang daripada lubang neraka. Disebut yang lepas apabila orang masuk dalam taman syurga ni, dia bau buat syurga dengan taman ni, dengan rupuk yang hijau, dengan makanan yang apa senang. Jah duduk. Tak ada terus Singapura. Dalam kubur ni sebab kata pak relax kalau orang mukmin. Pak kita duduk relax lagu mana sekolah ni duit kajian bui masuk tak kira lah. Orang kerja kajian duit masuk. Duduk relax di rumah ya. Tak ada kita cari telur abahmu. Boom, pulang motor kita pakai mekuk hidung. Boom, telur serapik buat klik. Sate tak ada pula tu. Nak gola ni pergi beli sate pula. Budak tu peh. Main masih masuk pergi makan. Gitu relax. Relax dalam kubur. Tak ada duk kena mikir. Dia kata punya rebel Allah. Kena kembali. Bunyi boleh puasa. Tak ada terus siapa dalam kubur. Relax bagi orang mukmin. Tapi kalau bagi orang kafir, Nabi kata hufri min hafrin nar. Bagi orang ahli maksiat ni, salah satu lubang daripada lubang neraka. Masuk dah buat neraka. Masuk dah azab-azab neraka. Mari dah. Di situlah dia akan diazab sampainya hari kiamat.
Dalam kubur ni kalau orang azab, dia tak boleh nak tanya pergi mari, tak boleh nak buat apa orang duduk dalam nikmat, dalam apa ni nikmat syurga. Orang duduk dalam duduk dalam sen masing-masing. Ada ke boleh duduk buat? Tak boleh. Nak isap rokok daun pun tak boleh. Orang hok kes berat duk sen masing-masing dia ni sen seorang dua orang tak boleh nak buat duk dalam tu kat seorang kau duk bilik kau duk main tengok dinding kecek kat dinding bobel sehari 2 hari kena 20 tahun kes bunuh kes dadah kes berapa duk bilik hari gitu nak kecek puang orang tak boleh dah orang dalam kubur betul kok orang hok duk dalam lubang neraka ni dia tak boleh nak tanya kimari, tak boleh nak tanya khabar. Orang dalam ni boleh tanya orang dalam syurga. Taman syurga, tanya orang mati kat mana dia, kita tanya. Dak kita sebut tanya kepada orang ni, tanya orang tu orang ni, tanya belaka. Hok dia rasa nak tanya, hok rasa dia ingat. Tu dia. Sebab tu kalau kita tengok mayat dalam kubur ni, dia ada tempoh dia. Dak, malam mula-mula masuk. Mayat mula-mula masuk ni, dak dalam kubur ni mayat kita, tubuh kita, jasad kita ni, dia akan bekok. Dan situlah. Dia akan bekok, dia akan pergi dulu bahagian-bahagian perut tu. Perut akan jadi bocik. Dengan kemaluannya mayat ni. Dia akan berubahnya untuk jadinya warna hitam. Ni, pada mula-mula. Masuk je ada kubur, esok dia jadi hitam habis. Perut-perut ni akan nyakan habis, makan ulat depan ni. Kemaluan kita ni. Waktu duk jaga tu. Perut kita duk jaga. Balah gagal kes nak makan nasi, kes nak keberah, nak gapo, saya rela fitnah. Rela balah kes nak keberah, nak kau telas kapik kes gapo. Tuduh orang tu, tuduh orang ni macam-macam. Allahu akbar. Tuhan uji kita ni kadang-kadang. Nabi Ayub Allah Taala uji dia 18 tahun. Dengan sebab nyakit. Dah 18 tahun Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni nyakit siapa katanya orang kampung dia tak boleh masuk, tak masuk dekat. Allah Ta'ala uji dia. Siapa kau bini dia pun siapa lari. Bini dia kata Abayub. Ada aku kita sama Abayub ya. Dia kata Abayub aku minta dengan Tuhan, cu akak kau tangan-tangan berdoa tu ke biar Tuhan sembuh-sembuh lah nyakit ni. Aku mana kata Nabi Ayub? Allah Yahweh, aku malulah nak minta dengan Tuhan. Apa malu Abayub? Allah Ta'ala wi kita senang ni lama dah. Lama dah Tuhan wi. Berapa puluh tahun dah kita hidup ni Allah Ta'ala wi senangnya wi nikmat kita datang ke bawah Tuhan uji sebentar kita. Boleh 16 tahun ni kok kita nak rega dengan Tuhan. Aku malu Yahweh. Ini bukan nama Ma'iyah. Nak royaknya. Malulah aku. Nabi tak minta. Tak minta. Nak apa? Tak. Sebab jaga nak royaknya. Tak. Saya tengok Allah Ta'ala buih-buihnya nyakit. Maka mula-mula dia akan pergi ke perut, pergi kepada kemaluan kita. Malah keluarnya pula anggota kita, anggota-anggota lain seperti mana hati, paru, lipa-lipa ni dia akan busuk. Dia start naik bekok dah. Ni bahagian mayat tubuh duduk dalam kubur ni. Pergi malah ketiga anggota-anggota tubuhnya mengeluarkan bau-bau yang busuk dah. Bau dah. 3 hari ni dia bau dah mayat ni. Kalau orang tak tanah pun atas bumi, atas darat ni pun mati dalam rumah sore ke apa. 3 hari ni dia akan bau dah. Maka tubik cecair panggil air danau dia panggil. Dak masuknya 15 hari ataupun 10 hari terjadilah dak tubuh ni menjadi buruk habis buruk busuklah. Sehingga akan masuk keadaan 2 minggu dah. Dak tak ni ulak mari dah. Ulak pun mari rorak gihok ni kok makan. Lalak hijau ni bau bahagian lalak ni 5 kilometer tu mari dah. Bau ni, bau banyak, bau busuk dalam kubur ni. Bukan atas darat ni. Busuk dah duduk dalam kubur ni lalak bau kita. Dah duduk bau mana dah ke. Lalak ni bau duduk dalam batu tanah dalam. Mari kau duduk bau busuk ni. Ni banyak kita. Siapa kau 25 tahun ni ke? Semua tubuh kita ni jatuh habis dah. Dak dalam 2 minggu tu rambut peluru habis. Siapa kau masuk 25 tahun ni ke?
Luruh habis dah, tak ada dah meninggal. Hanya yang meninggal itu dia panggil ajnabatil zam. Ajnab zambu. Ada satu benda yang Allah Ta'ala buat kita ni, dia panggil ajnab ni, di monggeng ataupun di sulbi kita, tulang punggung kita. Tak kita jangan pakai tulang punggung kita ni. Dia ada ujung tu. Ujung daripada tulang punggung dia panggil ajnabul zam. Sini dah, hak ni dah hak tinggal ni. Kecil lebih kurangnya butir bekas padi lah. Kecil ni, hak ni tak hacur ni. Hak ni kita akan cara ni. Lagu mana dalam kubur, kemudian akan dibakit tadi. Hak ni marilah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun pun dia tidak akan, walaupun dibakarnya dengan suhu yang teramat tinggi sekalipun. Hak ni Allah Ta'ala buat khususiat. Dia panggil tu mongai, dia panggil. Kalau orang biasa makan mongai ayam ke atas tu lemuk tu kan. Tu dia ada tulai tu. Kita tu Allah Ta'ala akan bakitkan dengan hak tu. Seperti mana Nabi sebut, seperti mana kulak-kulak, kulak yang tumbuh tu. Itulah. Itu ceritanya dalam kubur. Jadi satu masa ni, apabila sampai satu masa, kita ni Allah Ta'ala akan hancurkan bumi kita. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Apabila berlakunya kiamat, laisa liwaqatiha kadhibah. Bukanlah berlaku nyata itu, bukan benda yang tipu daya dak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu Allah Ta'ala sebut apabila bumi ni digoncangkan. Bergoncang habis ni, gogang. Zilzalaha, iaitu yang pertama goncangannya zalaha ni dua kali tu sebut. Zilzalaha. Hok dalam ni kan dia gepa juga. Hok dalam ni dia pusing juga naik atas ni. Wa akhrajatil, dan mengeluarkan benda-benda yang berharga dalam tu. Tobik belaka. Itu dia panggil hari kiamat. Maka lagu manalah hari kiamat ni ditiup sangkakala yang pertama. Kita tak secara hari kiamat ni. Kita bukan nak cara bab kiamat, kita nak cara dalam bab bangkit daripada kubur menuju ke akhirat. Dah apabila duduk dah dalam kubur dengan orang yang boleh nikmatnya dalam syurga, nikmat-nikmat syurganya, tamu-tamu syurga, ada juga orang yang duduk dalam lubang neraka tu. Orang hodok dalam taman syurga ni kat Allah galik lah. Kau tak ada duduk semaya bel apa, tak ada duduk kena menanuk makan kuih kerja apa tu. Main suka je. Nanti kau siapa bunyi sangkakala yang pertama. Ada setengah ulama kata tiupan ni dia ada tiga. Tiga tiupan. Yang pertama untuk sebagaimana tiupan itu amare. Semua orang jadi bengong habis. Kemudian mari pula tiupan yang kedua. Tu kiamat betul. Habis dah, hancur Allah Ta'ala gulungnya. Langit bumi ni Allah Ta'ala menghancurnya. Al-jibal kal-ihnul mahfuz. Sebagaimana bukit-bukit berterbangan jadi sepuluh bulu-bulu dah. Sepengah kapas kena tiup bukit tu. Kalau kita tengok lan ni, sodok tak ada habis lagi. Tapi satu masa tu saya kata, jadi seperti mananya bulu-bulu kambing yang berterbangan. Kena kapas, kena angin, terbang. Lagu tu bukit, satu masa. Biarlah kiamat tu. Tu. Tiupan yang kedua, semua makhluk ni akan mati belaka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan mati belaka dah tu. Habis tak ada dah. Bumi, matahari, apa makhluk mana habis belaka. Semua yang tinggal hanya Allah Ta'ala. Sebab tu apabila Allah Ta'ala sebut, ni kita akan masuk kejayaan yang sebenar dan yang ketiga, iaitu yang pertama kejayaan kita semasa sakaratul maut. Yang kedua kejayaan yang sebenar kita apabila kita lepas daripada siksa kubur ni. Hak ni. Ni kejayaan sebenar ni. Di atas dunia ni jaya kau tu jaya kau ni tak usah dah. Oh jaya demo orang kaya demo sakat. Oh dulu tak ada ni, lo ni kaya je. Kaya kita tak boleh nak lawan kaya apa ni korung. Korung kaya, korung tak ada arah kita sebut dah lagu mana. Tergelar tempat korung tu dia panggil Buhairatul Qarun di Fayum. Buhairah ni sepengah tasik, sepengah laut. Oh ya banyak. Kita tak ada siapa tangga tu baru kereta dua butir, hok buruk beli sekarang belaka pula tu. Tanah baru ada, tanah luk dua tempat ya. Oh kaya dah ke? Tak ada. Kalau kau kaya pada korung je. Kalau kira nak orang-orang hok pakar besar pada Firaun ya. Firaun ni siapa? Firaun Namrud tu kalau kira dah. Oh bisa dah. Tapi tak ada.
Neraka lah, kau dah tu. Ni kita nak cara hak sebenar, hak hakikat. Hakiki kita dalam bab kejayaan. Sebab tu kita sebab malam ni insya-Allah kita akan pergi lagi, iaitu berkaitan dengan apabila dibangkit daripada kubur pergi kepada mahsyar. Ni. Satu masa apabila Allah Taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim wa nufikha fis suri fa su'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Aku mana asarakallahu azim tu sebut wa nufikha fis sur, dan apabila ditiupnya sangkakala. Kita pun sangkakala ni tak tahu. Apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, sangkakala ni lagu mana kok sangkakala ni? Sangkakala. Tiup sangkakala ni kalau kita kata kok trompet. Trompet ni serupa trompet. Nabi kata supalah tanuk oba. Maksudnya semua roh, semua gapo ni duduk dalam tu belakang. Bahawa makhluk ni duduk dalam tu Tuhan buat apabila Nabi kata apabila Allah Ta'ala ni ciptanya Israfil yang meniup sangkakala ni, duduk tak mulut dia, dan nanti perhati je. Maksudnya tunggu. Kalau kita kata, kalau kita duduk masjid kat bunyi je, tetek. Orang yang dengar makmum ni kan, ustaz duduk ngajar depan, dia duduk nanti tengok kau je, nak isyarat, nak isyarat. Maksudnya tengok Israel kau. Oh, lalu. Kalau Israfil ni dia tengok. Bila mari arwah daripada Allah Taala, wa Israfil tu. Dia pun piu habis semua makhluk ni, hancur habis. Sebab tu wa nufikha fis sur, apabila ditiupkan fis sur, di dalam sur itu dan sangkakala itu, fa sa'iqa, semua hancur habis. Mati belaka. Man fis samawat, orang-orang ada langit tu. Langit ni semua langit dia ada tujuh lapis langit. 7 lapis, satu lapis ke satu lapis 500 perjalanan ni, 500 tahun perjalanan ni, dan setiap lapis tu dia adanya penghuni dia. Kalau macam ikut tengah-tengah daripada langit, daripada bumi ke langit ni, dia ada satu pot daripada set-set jin iblis ni. Jin iblis ni dia ada satu stesen dia dulu. Stesen ni lah apabila dia naik ke langit, dia akan dengar cerita-cerita malaikat duk buah. Dia duk dengar. Lepas tu dia pun bawa cerita ni, bawa pergi kepada ahli sihir. Ahli sihir pun buat ramalan gini. Betul. Sebab apa? Masa tu dia dengarnya malaikat duk buah langit. Dia ada satu. Dia tak boleh naik ke langit sebab langit ni dia ada pintu. Tak boleh naik bodoh-bodoh gitu. Dia kena minta izin Allah Ta'ala. Tak izin. Maka situlah tempat stesen dia duduk dengar. Dia pun royak kepada ahli sihir. Sehingga kan apabila Nabi SAW dilahirkan, semua stesen pintu-pintu semua tu dihapus belakang. Tak ada lah. Jadi iblis setan ni dia tak boleh nak dengar cerita-cerita mereka, tak boleh tutup habis dah. Kalau dia main royak kepada Tok Bomo ke ahli sihir ni, belawak belakang tu. Kalau dulu 90% betul. Contohnya apabila Firaun mimpi istana dia ni runtuh. Dia tanya ahli sihir. Maka ahli sihir ni pun royak. Sebab apa masa tu? Iblis ni dia pergi dengar tu. Ahli sihir dia ada janji dengan iblis. Dengan setan. Lah ni support lah. Dia pun royak betul. Lah ni tak ada dah. Tu nak royak cerita. Jadi apabila dah duduk langit ni, melekat-melekat dengan langit sendiri, dengan kita tengok bintang bulan ke apa, cakrawala, cakrapadak lah ke apa, sistem suria, sistem ke apa ni datang hancur habis. Soika habis dah. Wa man fil ard, dan hok duduk di atas bumi ni. Bumi 7 lapis bumi, boleh hancur habis. Dengan bukit, dengan sungai, dengan orang, dengan gapo ada atas bumi hancur belakang. Illa man syaa Allah. Apabila ditiup masa tu, semua hancur, melainkan hak Allah Ta'ala hendaki. Siapa ulama sebut yang Allah Ta'ala hendaki pada masa tu yang tak mati, tak kena kesannya tiupan sangkakala. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Israfil yang meniup tu lah. Lama dia duk tiup, dia mati kan, tak ada habis pula. Yang ketiga Israel, malaikat Malikul Maut. Yang keempat Mikail. Yang empat lagi malaikat Hamalatul Arash. Malaikat yang duk tanggung arah ni. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh. Tu sebut. Yang mana mu tengoknya adanya malaikat-malaikat hafin, dia ambilnya duk tawah, duk tanggungnya akan arah tadi. Ada apa ni? Hak ni hak tak kesan dengan tiupan ni. Tak. Setengah ulama kata ada juga tak kesan iblis.
Iblis ni tak keserok. Serokkan Allah Ta'ala suruh malaikat maut pergi matikan dia. Maka tu Allah Ta'ala sebut tak? Lagu mana? Tak, Allah Ta'ala sebut lagi. Inna yawmal fasl kana miqata yawma yanfukhu fis-sur fata'tuna afwaja wa futtihatil sama'u fakanat abwaba wa siratil jibali kanat saraba. Tu dah sebut dah ayat lain. Lagu mana dia kata inna yaumal fasl adalah hari kebangkitan, hari yang kita akan terima keputusan ni. Yaumun dia adanya yaumuddin, yaumul faslu, yaumul mi'ad, waqiah, macam-macam nama kiamat ni. Salah satu perkara yang mana bahasanya hari-hari kita terima putusan kita. Kalau budak-budak SPN dia terima bulan 2 mana duk naling dik kita hari tu lah. Masuk dalam kubur ni kita akan ada satu hari tu kita akan terima keputusan, kita akan cara dalam bab bangkit ni. Inilah kita akan Tuhan kata hari yang putusan kan miqata adalah hari-hari yang telah ditentukan. Tuhan itu dah bila berlaku. Apa kita mati lah. Kita nak mati lah ni. Tuhan itu dah mati ni. Ajal dia panggil. Kita kat dengan hari kiamat. Ada Allah Ta'ala. Semua tu dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala berlaku. Tak ada orang tahu tu. Sebab tu apabila malaikat Jibril nak Rasulullah SAW tanya. Malaikat Jibril tanya Nabi dalam bab dia kata mata sa'ah. Ya dia kata ya Rasulullah bila kiamat. Ada pun Nabi kata al-sa'i wal mas'ul, orang hak ditanya dan orang hak kena tanya ni supaya sama-sama tak tahu belaka. Semua duduk dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala belaka. Tak ada orang tahu ni. Cuma Nabi sebut alamat-alamat ya. Ada. Jadi lagu mana hari dia kata yauma yanfukhu fis-sur, iaitu hari yang ditiupkan sangkakala ni. Nak royak sangkakala ni. Hari dibangkitkan ni fata'tuna afwaja. Maka dia apabila ditiupkan sangkakala, maka kemarilah berdoyong-doyong. Afwaja berkumpul-kumpul. Mana startnya bangkit daripada kubur tadi. Sebab tu apabila ditanyanya siapa? Tanyanya turunnya ayat ni. Rasulullah SAW satu hari duduk dalam Masjid Nabawi, duduk dalam masjid. Kemudian marilah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal dia kata, ya Rasulullah, apakah maksud Tuhan kata? Wa yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Dia tanya, lagu mana tu ayat ni ya Rasulullah? Apabila ditiupnya sangkakala fata'tu, maka dibawa datang ya manusia itu berpuak-puak berkumpul-kumpul afwaja. Lagu mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW dia kata, ya Mu'az, wahai Mu'az, yang mana mung telah menanyakan benda yang paling syai'un azim, benda yang besar mung tanya tu. Menangis Nabi. Nangislah Nabi, nangis teriak Nabi, ya Allah, Mu'az mung tanya benda yang besar kepada aku ya Mu'az. Mu'aznya maka Nabi kata, yang mana umatku ni akan dibangkitkan mereka itu dengan beberapa cara. Disebutkan pada dalam hadis Nabi ni sebut, yang mana manusia ni akan disebut cara umumnya 3 jenis. 3 jenis dia akan dibangkitkan. Daripada kubur nak pergi kepada mahsyar. Ni ceritanya bukan pada mahsyar lagi. Ceritanya duduk, kemudian bunyi tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan. Pertama tu hancur belaka. Maka Nabi kata dibangkitkan ni ada jenisnya, disebut dalam hadis 12 jenis. Ni kata cara umum 3. Yang pertama adanya kalangan umat aku dan manusianya bangkitkan mereka itu dengan 3 cara. Yang pertama berjalan kaki. Dia jalan kaki. Kelung. Dia jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ni, iaitu Nabi sebut 40. Nabi sebut 40. Maka saya tanya, 40 ke apa ya Rasulullah? 40 je ke? Abai, Nabi kata. Tak tahu. 40 hari ke? Abai, tak tahu ke? 40 tahun ke? Abai, tak tahu juga. Maksudnya, masa Nabi SAW sebut, malaikat Israfil tiup ni, jarak yang orangnya duduk
hancur dan kemudian dibangkitkan tu lebih kurang 40. Tak tahulah 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 jam ke, 40 tahun ke, wallah alam. Kalau abai tak tahulah, hak tu Allah Taala yang Maha mengetahui. Dak. Maka lagu mana? Dak, maka Nabi SAW sebut lagi wa futihatil sama. Saya nak Muaz tanya tadi 12 golongan. Kita sebut mula tu. Dak. Maka dia kata wa futihatis sama'u fa kanat abwaba, dan dibukanya pintu-pintu langit adalah adanya beberapa pintu. Langit ni dia ada berapa pintu? Sebab tu malam Isra Mi'raj kita sebut Nabi SAW pergi dengan malaikat Jibril kan. Walaupun dengan malaikat Jibril, tapi apa? Kena minta izin dulu. La tanfuzuna illa bisultan. Allah Ta'ala tidak dapat melepas mereka dengan kuasa, mereka dengan izin daripada Allah Ta'ala baru boleh naik ni. Kalau orang kata mau naik langit pertama berlawak tu, sebabnya dia ada pintu. Pas pintu ni kita tak tahu. Sebab tu dalam kali kita baca dalam bab Isra Mi'raj, apa Nabi SAW pergi Isra-nya, di Mi'raj-nya di Palestin, di Baitul Maqdis. Sebab ulama kata yang pertama, sebabnya roh-roh para Nabi ramai di tempat yang diberkati. Yang kedua, pintu yang paling dekat, direknya kalau duduk di Baitul Maqdis ni, naik langit ni direct. Kalau duduk Mekah, dia kena pusing gigi baru jumpa pintu. Ni duduk direct daripada Palestin tu, naik direct lalu. Tu dia panggil tempat pintunya apa ni, langit. Maka dia kata wa kanat abwaba, langit dibukanya dengan ada beberapa pintu. Ada wasilatil jibal, yang manalah hancurnya gunung-gunung tu, wa kanat saraba, betul-betul hancur habis tu. Maka pada masa tu dah Tuhan sebut lagi mana, wa idza ja'atis sakhah. Nak ayat dalam bab gapo ni, bangkit kita. Dan apabila dibunyikan teriakan, sangka kalau ni satu teriakan yang kalau nak ayatnya kejut. Gini. Kita tengok burung pati ni duk makan galik-galik dah. Duk makan apa ni, makan padi ke. Kita pun pergi ambil budi bola, cepop. Bom. Berocah habis. Burung tu bertempuh honi gitu. Jadi nak ayat ni mari sakhah ni, apabila marinya teriakan ni, supatani, ada masa tu Nabi kata, ada mak ibu duk wipek kanuk ya, susu. Orang ni duk buat kerja tu. Siapa ni nak kiamat siapa ni Cumanya orang Islam dia tak ada lah hak kiamat besar tu. Semua dia akan mati belaka. Hak tinggalnya orang-orang yang paling jahat. Jadi supaya kata apabila mari teriakan ni, ibu mak ni duk sesuai, mak ni payah nak lepas anak ni. Nak ayat kejutnya sakhah, mari tu dia tak ingat yang dia ni duk pergi anak nyusu. Khabar-khabar tengok, mana anak aku ni? Lepas aku mana pun tak tahu. Itu tak sebut. Maka apabila marilah teriakan saat ni, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Tak sebut. Dan apabila mari satu teriakan apa ni kiamat, semuanya akan lepas orang tak khabar apa dah, tak ingat. Yauma yafirru, kemudian mari hari tu, iaitu hari kiamat dibangkitkan. Yafirru, hari yang orang ni dak lari. Mar'u, seseorang ni min akhi, lari daripada adik-beradik dia. Kita di atas dunia lah ni jenis hak baik dengan adik-beradik, telefon semua lah, tanya khabar lagu mana weh, tanya Covid ni. Dah ada makan kau anak-anak demo lagu mana tu dah. Tak ada weh, masuk sikit boleh 400-500 buat makan dah. Musim nak klik tak boleh. Adik-beradik suka hari raya kupu, adik-beradik suka, susah tu nikmat. Jadi apabila di saat satu hari kebangkitan ni, yauma yafirru mar'u min akhi, bakal dibangkitkan belaka tu, lari tengok, dia ni adik-beradik aku atas dunia ni, ada pasal lagi lari. Hok dia apa tu ke? Mama ada kena tengok ni. Lari. Apa tu yang sebut? Lari pada adik-beradik mula-mula disebutkan ulama kata, dan tafsir kata lagu mananya mar'u min akhil. Tuhan sebut akhir dulu.
Patut Tuhan sebut mak pak dak. Tuhan sebut adik-beradik. Sebabnya hok ada kes biasa atas dunia ni hok duk balah mula-mula lah duk berubuk lah duk berdeki lah duk kata hartanya balah mak gapo ni adik-beradik mula-mula. Adik-beradik mula-mula balah. Jangan duk balah dengan orang duk negeri lain kau duk balah. Biasanya balah pergi rumah gapo adik-beradik kita. Deki hok ni deki dengan mak dia ni banyak ni sikit ni. Oh deki lah adik-beradik ni nombor satu. Hok ni yang apa dia lari sebab dia tak ada. Aku tak duduk dekat dulu. Aku duduk bahas makan harta aku sore. Mak aku, pak aku taruh saka. Hanya tipu adik-beradik dia. Lari pun tak lepas juga. Wa ummihi wa abi begitu juga. Tidak kata pak bangun Allah. Mana mak dia, mana mama dia ni kena pipin tangan sekali tak ada. Tinggal memu aku kok mu mamamu kok pokmu pocikmu kau duk mana tak cara apa dah lari. Lari belakang. Ni kita akan sebut lagu mana dah mau lari ni dia akan pergi claim balik masa timbangnya ni. Ni kita akan sebut. Dak. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga akan larinya sahibatihi kaum khabat, kaum keluarga lari belakang, jera-jera lari, adik-beradik apa ni anak-beranak lari belakang. Tak usah pelik juga. Tak usah duduk sekali tu saya kata. Tak usah duduk sekali, tak usah jalan sekali, tak usah jumpa ngelik lari belakang. Tak. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Tak sebut lagu mana? Sebabnya likulli imri'in bagi setiap orang kita lah, tak sakit orang ni kita. Baru dalam kubur lagi. Minhum daripada setengah pada mereka yauma idzin pada hari bangkit hari akhirat ni sya'ni yughni pakai duk cara hak kita ya. Aku ni nak aku mana nak jumpa ni. Aku pas ni gapo nak jumpa lagi dengan keadaan baru ni. Ke terima gapo Tuhan kata atas aku ni. Hok dalam kubur habis dah dalam kubur. Lah ni timbul cerita baru dah ni. Cerita ni cerita bangkit dah ni. Maknanya hak dalam kubur habis dah. Nemak-nemak kubur kau sana hang dalam kubur habis. Apa kita lah ni, kita duduk atas dunia lah ni. Duduk atas dunia lah ni ibarat duduk sedap lah ni dah kan. Pak mati habis dah cerita dunianya. Kalau ada amalan lah berapa hak dia bawa masuk. Supalah kita dalam kubur. Tapi Nabi kata, kalaulah kita ni dalam kuburnya, Nazatul Ula, tempat kita turun mula-mula dalam kubur ni, kita boleh senedah. Kita boleh dah Allah Ta'ala nikmat. Maka ala ke depan ni dia akan mudah dah. Tapi dia tak semesti sebabnya, kubur bukan tempat hisap. Kubur ni bukan tempat duk kira. Orang tak mari keling amalan kita. Kita ambil orang pada hari tak mari keling dalam kubur. Di akhirat ni dia akan keling balik. Sebab tu dia kata mar'u likulli imri'in pada setiap orang ni sya'ni yughni dia akan sibuk dengan diri dia masing-masing. Sebab tu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada hadis daripada Sayyidina Ibn Abbas Nabi sebut Nabi kata nahsyurul hufatun uratun uzlan. Nabi kata lagu mana? Akan dihimpunkan manusia bergerak daripada kubur pergi kepada mahsyar tu dengan keadaan urahufatun berkaki ayam. Bukan kita ambil kaki ayam pakai kaki kita. Maksudnya ayam itu akan lipat tak akan rasuk. Kita apa tu? Bangun dari kubur tu tak ada pakai lipat ke apa? Tak ada lipat Adidas, tak ada lipat adat, kalau lipat getah, lipat cak jagung, kalau lipat tak ada lah. Lipat kaki kosong, kaki saja. Begitu mula-mula beranuk. Ufatun. Uratun. Kemudian dilanya bagi. Lanya bagi. Keteng. Lah ni tak apa. Pakai baju, pakai kepayah, pakai saing, pakai luar, pakai jubah, pakai apa tak nak salah. Ni bangun lo tu kok. Keteng jalan. Uzlan. Dan bukan uzlan ni tak jawi. Itulah ni jawi kecil budak je tak ada jawi-jawi pun mau jahne jah 5 baru jawi arak bodoh lagi. Maka kata saya nak apa ni Siti Aisyah faqala ada orang kata imratun absaru wa yara ba'dahu auratu ba'. Maka kata hadis daripada Siti Aisyah dia sebut patu ya Rasulullah Siti Aisyah ni apabila Nabi sebut kata dibakit pada kubur ni keadaan yang telahnya bogel. Keadaan tak terakas lepas apa bakal kaki air aja. Tak jawinya. Jadi mewah muka Siti Aisyah malu. Allah Nabi ni goyak boleh kata malu kau orang. Dia kata
Kacau apa lah aku malu ya Rasulullah. Marah muka Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah berkata, patut ada kau kelih aku kelih kamu. Ya Rasulullah. Oh, hok teno jatuh pakai duk itar kelih jeling-jeling. Kira hok jatuh boleh itar dah hok jenis. Lagu mana ya Rasulullah? Aku duk kelih ke mari. Malu malu dia kata. Nak kayak ke Nabi. Wa qala Nabi SAW ya Aisyah wahai Aisyah dia kata. Dak. Nabi baca walikullim ri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Pada hari itu wahai Aisyah, setiap orang ada nak bercara, hok mu kecil, aku besar, aku panjang, tak ada dah. Oh, tak ada nak jeling hok mu hak aku. Semua orang akan lengok naik datang. Duk nak, lagu mana ni? Lagu mana hukum aku terima? Ya Allah. Ya Allah, rusingnya, ya Allah tu Nabi sebut. Tak ada duk bercara hok mu hak aku besar kecil kau lagu mana dia kata, mewah demo. Lumayan orang ada, tak ada cara-cara hok tu dah. Nabi sebut dah ke? Sebab tu je kata yang apabila lah Allah Ta'ala ni timbulkan baru daripada kubur. Semua manusia ni akan dibangkitnya daripada kubur masing-masing tadi. Tak kira lah siapa. Yang mananya bangkit daripada kubur tu kemudian Allah Ta'ala akan turunkan hujan warna putih. Hujannya supaya ngagap apa? Supalah kepala sate pengai mandi tu. Hujan tu bukan air ni. Turun lepak ni. Lepak sapanya tinggi dia nya 12 hasta. 12 hasta ni pokok tinggi tu. Kemudian daripada tu air hujan tadi pengai mandi tu dia ngesak tu. Hok tinggal pada masa tu iaitu ajnatul zam. Ni, mongen kita ataupun sulbi. Masuk habis dari tanah tu, kemudian dia akan jadi habis tulis mula tubuh kita balik. Terus tak ada lagi tumbuh duduk dalam kubur belakang, tumbuh belakang kita ni. Di kubur kita. Barulah Allah Ta'ala suruh mereka ambillah ruh ni masuk. Maka pada masa tu ruh ni daripada langit, dia akan turun supaya lebah kan. Ni. Dia pun turunlah kepada kubur masing-masing. Kubur pak tubuh dia ni. Tak ada lah ruh tukar pula lah pergi pak tubuh orang pondek. Warna tukar tubuh Yusuf tukang aku tubuh Mejah pula dah. Tubuh Yusuf seorang Mejah. Habis ada lah. Tidak kata hok pondek pun masuk tak. Ruh orang pondek masuk pondek dia. You gitulah. Pakak masuk tu, kemudian tubiklah. Tubiklah Nabi kata seperti mana kulaknya selepas hujan. Supalah anak penyu. Tubiknya dia itu daripada penyu. Dia naik telah atas larak kan. Dia pergi atas patah dia pun kali. Telah kambuh. Dia tak tunggu, dia tak ketah kau tu payah. Dia tak gerai. Dia pun tinggal masuk. Betanak ni dia ke tubik. Saya kita gitu. Tubik sore. Sapalah. Dan pula ada ni. Penyu ni Allah Ta'ala dah aluri kita betul ke? Tidak kata pun sore tak ada ikut arak ni. Jujur. Patah ni belakang dia. Jejak kau mahu dah. Dia akan ada patah belakang. Itu keadaannya kita akan jumpa. Dah kan? Kita akan situlah apabila timbul belakang tu lah. Barulah apabila Nabi baca watak tu nak afwaja. Lagu mananya maksud manusia pada masa tu akan perginya mereka dengan berkelompok-kelompok. Maka Nabi SAW menyebutnya ada 12 kelompok ataupun ada satu Nabi sebut 7 jenis bahasa. Jenis bahasa orang ni daripada kubur nak pergi kepada mahsyar ni ada jenis natai, muka menatai ada. Semua menatai. Natai babi ada, kera ada, mawa ada belakang. Tengok perbuatan dia kita akan sebut selesai insya-Allah. Dak kita sebut pada malam esok kau tengok dah. Tu yang manalah kita tahu dan lagu manalah orang siapa yang orang mula-mula dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan ni apabila mati belakang. Dah selepas Israfil ni tiup sangkakala semua mati belaka, hancur belaka, hak tinggalnya Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arash. Sehingga kan Allah Taala kata wahai malaikat, wahai malikul maut,
Mengambil lah nyawanya, ambil lah ruhnya malaikat Jibril. Sama ku budak kira dah Allah Taala la ya'suna ma amara Allah. Malaikat ni dia tak lawan, dia tak engkam apa yang disuruh. Dia pergi sorry boh. Nak ambil ruh ni. Allah Taala tahu aku mana. Sakit ya. Pergi kemudian malaikat Israfil pun mati belaka. Lah kali ni aja sorang. Maka Tuhan kata wahai Israel, ambil nyawamu sendiri. Ni susah lalu. Kalau kita jenis nguruk kan. Kalau nguruk kita sendiri, kita nguruk pasal sakit, kita lepas. Kalau orang kau sedap tekan, orang sakit kau sedap dia urut. Ni kita urut sendiri kan. Ada lepas. Ambil nyawamu sendiri tu wahai Israel. Dia pergi antara syurga neraka dia kata. Yang maka dicabut dah. Cabutnya roh Allah, sakitnya ya Allah. Kalau aku tahunya sakit keluar roh ni kata malaikat maut, aku akan ambil orang-orang mukmin dengan cara paling pelihara sekali. Kenalah dia orang rasa. Dia rasa kok. Tak semua makhluk ni akan rasa belaka, maka matilah belaka tu. Tak ada. Tak. Apa ni iblis? Apabila Allah Taala semua Allah Taala kata wahai malaikat maut ambil. Iblis ni dia kacau lari. Unggah situ unggah. Gi kau ni jumpa Israel. Gi kau ni jumpa Israel. Tak boleh. Gi kau. Lah tengok situ juga. Mampu situ. Itu keadaannya. Kemudian bangkit yang kedua ni lah. Ditiupnya. Maka semua malaikat akan dibangkit semula. Malaikat Jibril. Malaikat Israfil mula-mula sekali. Allah Ta'ala bangkitnya malaikat Israfil untuk sangka kala kedua. Malaikat Jibril. Malaikat maut. Malaikat Israfil. Baru belakang. Barulah suruh mereka ningki kepada makam Nabi SAW. Itu cerita mula lah. Itulah lebih kurang kita ambil pada malam ni. Sekadar lah. Itu dah lebat bangkit kita kisahmu lagi lah. Lebat bangkit ni. InsyaAllah daripada bangkit kita daripada kubur. Kemudian kita gerak pergi kepada masyarakat. Di pada masyarakat tu apa mula-mula kita akan jumpa. Berat ya Allah. Itu yang kalau kita dengar rasa berat kita akan jumpa lagi ni. Dengan tanpa tak ada amalan, tanpa persediaan, tanpa amalan soleh. Sebab tu Nabi kata mandana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang cidik ni, orang dah ambil iktibar, ambil penghitung untuk diri dia je. Carilah wa amila liman ba'dal maut dan dia beramal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, cari pahala ni, ganjaran pada keredaan daripada Allah Taala untuk dia nak akal lepas mati. Maksudnya akal lepas mati, ala kubur, masa sakaratul maut lagi, ala kubur, bergerak ke daripada kubur pergi pada mahsyar, kemudian sampai di pada mahsyar, kemudian pergi di mauqif hisab, kemudian pergi di mauqif mizan, kemudian pergi tempat nak lakon serak. Allah, banyak benda kita akan jumpa. Itulah kita sekadar untuk ambil malam ni yang manalah mudah-mudahan dapat manfaat sikit banyak kita tu, insya-Allah lah menambahkan iman kita, menambahkan keyakinan kita dengan kita ni akan hidup balik. Sebab tu banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Apa sebab ni akhirat ni berat kita akan jumpa. Lah ni kita tak ada rasa berat gapo lah ni. Lapas sikit pokok lah sabar tu hawi apa ni rezeki dah kita syukurlah apa tu hawi. Kalau kita mati dalam musim ni, contoh mati dengan Covid, mati dengan wabak, alhamdulillah. Kenapa? Mati dengan kadar syahid. Tak ada urusan kita orang mukmin ni. Tak usah ada urusan gapo lah dengan bala-bala Tuhan ni. Sebab apa? Sebab semua yang kita buat, semua yang kita tu, semua Allah Ta'ala kira. Mereka orang kafir, ada arah dia. Mati saja. Mati mampu kena seksa dia tu. Kita orang mukmin dah. Jangan duk urusin ke apa lah. Marilah wah. Kecek sedap ustaz lah. Kecek sedap tak sedap lah. Gitu lah. Kita yang menanggung. Kita yang mengikat sama kepada Allah SWT. Itulah untuk sekadar malam ni. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang buruk itu daripada kelemahan diri. Saya dengan sendiri lah. Dan mana boleh share, kita share lah. Mana ada sikit sebanyak kesalahan itu, minta maaf lah. Dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.